Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Oke, so berita ataupun pencerahan panas, pendedahan panas daripada Lokman Adam. Ya, pertamanya berkaitan dengan King of Thing Abakau, sahabat-sahabat semua. Demi jawatan, kuasa, pangkat dan kedudukan, sanggup menawarkan. Hari ini mereka pula menuduh kerajaan ini tawarkan rasuah, memberi habuan dan sebagainya. Jadi sama juga ya seperti Tun Mahathir kena balun kau-kau oleh Lokman Adam. Dan perkara yang harus kita dengar juga dalam apa yang dikongsikan oleh atau dibongkarkan oleh Lokman Adam ini berkaitan dengan calon Perdana Menteri datangnya daripada Parti PAS, bukan Azmin Ali, bukan Hamzah Zainuddin, bukan Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar ya apa yang dibongkarkan ataupun dinyatakan oleh Lokman Adam ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama. Tadi saya tertarik bila Tok cakap berkenaan dengan scheme of thing dan sebagainya. Hari ini Tun Mahathir mengeluarkan kenyataan sokong PMX baru dapat peruntukan adalah rasuah. Oh, sokong PMX baru dapat peruntukan adalah rasuah. Masa dia duduk dalam kerajaan, yang 16 orang yang dicuri daripada UMNO tu zaman dia tau. Bukan zaman Muhyiddin tau. Zaman dia. So itu bapak rasuah ke apa? Cakap tu biarlah pakai otak sikit. Kita pun tahu dia dah nyanyuk, tapi janganlah terlalu menunjukkan yang dia ni Melayu mudah lupa sebab dia bukan Melayu. Janganlah berlakon jadi orang Melayu. Okey? Okey Tok, Syahidan Kasim cuba memainkan persepsi bahawa DAP sokong kerajaan perpaduan tetapi tidak mahu UMNO. Itu hanya cerita-cerita orang yang terdesak nak memecah belahkan kerajaan perpaduan ni. Saya nampak hubungan kawan-kawan DAP dengan UMNO cantik. Cukup bagus. Mereka saling menghormati satu sama lain, saling bertolak ansur satu sama lain. Dan hari ini DAP cukup jaga hati orang Melayu, cukup jaga hati orang Islam. Mereka cuba elak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung hati kawan-kawan UMNO. Bila ada orang macam Tony Pua umpamanya mengeluarkan kenyataan terhadap pemimpin BN, terus tak dicalonkan menjadi calon pilihan raya. So that shows that DAP is very serious in maintaining their relationship with UMNO leaders. So kita sampah-sampah masyarakat macam bukan perogol, ini panggil apa, pencabul kehormatan budak baskers ni kita tak payah layan lah. Okey Tok, Muhyiddin Yassin mendakwa Samsuri adalah calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Jadi Hamzah dan Azmi ni bakal diketepikan ke atau itulah lebih kurang macam tu lah. Hamzah dengan Azmi pun tak sabar-sabar nak jadi pengganti kepada Muhyiddin. Bila Muhyiddin gertak sikit nak letak jawatan, tak berani pula dia orang nak setuju kan. Buat pula desakan supaya kekal. Tahu pun takut pecah belah kan. So hari ni Muhyiddin pula kona Hamzah dengan Azmin letak nama Samsuri sebagai pengganti. Jadi lebih kurang macam tu lah, letak pengganti. Padahal dia nak jadi Perdana Menteri kan. Tapi dia letaklah nama Dr. Samsuri supaya nak bagi isyarat, kau jangan berangan, kau ingat kau boleh gantikan aku, kau boleh jadi Perdana Menteri. Sedangkan dari segi realitinya jumlah kursi terbanyak PAS. Di antara PAS yang bersatu, lebih layaklah PAS menjadi calon Perdana Menteri kan. Tetapi jumlah kursi yang PAS ada dengan jumlah kursi yang bersatu ada, sampai mampus pun takkan mewujudkan kerajaan yang stabil kan. Kalau itu hari tak ada Akta Lompat Parti, dia curi 10 orang kita, lepas tu dia tipu GPS kan. Dia kata BN nak menyertai mereka ada 115.
114 pun dia hilang jawatan Perdana Menteri. Kalau tambah lagi satu orang tak memberi kesan. Kan? Still it's going to be a very unstable government. Okey, Okey, Tok. silakan. Ada lagi? Ada lain? Ada. Bagi nenek. Nanti dia tunggu lama kan? Norlis. Silakan Norlis. Ada daripada UK ni. Ikram. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, kau ada jumpa Raja Petra lagi? Tak, satu je soalan mudah tu. Kau pergi kat Manchester tu, kau pergi kat dia punya apa nama? Cafe dia tu. InsyaAllah tu. Bulan depan saya ke Liverpool dengan Manchester, insyaAllah. Saya dah message dah. So, Kalau boleh kau tolong aku sikit, kau sekir sikit kepala Raja Petra tu. Datuk, soalan saya mudah je hari ni. So kalau subsidi kita rekalibrasi balik, recalibrate lah subsidi, apa impact dia dekat ekonomi Malaysia, and then apa impact yang ada dekat sokongan lah kepada kerajaan ataupun parti-parti politik yang sedia ada. Macam mana kerajaan ataupun parti-parti politik ni nak tackle permasalahan recalibration of the subsidi. Terima kasih Tok. Subsidi daripada subsidi tersasar kepada subsidi bersasar. Kita panggil subsidi bersasar. Dia sebenarnya ianya bagus lah. Ianya bagus untuk ekonomi Malaysia. Pertama sekali kena tahu bahawa subsidi RON95 di sale kita hari ini, LPG, sudah 60 bilion 60 bilion. Campur dengan subsidi-subsidi lain, dia pergi sampai 80 bilion ringgit. That is very huge. Dikala Datuk Seri Najib tarik subsidi RON95 dan diesel at that time 2014, kalau kita tak tarik subsidi RON95, diesel dan LPG, subsidi tu hanya bernilai 22.34 bilion untuk 2014. So zaman Datuk Seri Anwar ni dah lebih 3 kali ganda. Dah lebih 3 kali ganda subsidi untuk 3 bahan bakar ni. Jadi kalau ianya dinikmati oleh golongan yang miskin tegar dan the B40, saya tak ada masalah. Tapi zaman Datuk Seri Najib dulu pun B40 hanya 30% menikmati. Zaman Datuk Seri Anwar ni subsidi tu pergi 75% kepada golongan the M40 dan the top 20. So ianya sangat-sangat tidak masuk akal. Kita kutip cukai daripada pembayar cukai, duit lebihan yang kita ada, yang patut kita boleh gunakan untuk bangunkan negara dan sebagainya, 60 bilion kita kena spend untuk subsidi, 75% pergi kepada orang kaya. So memang tak masuk akal. Kalau kita boleh pindah kepada subsidi bersasar, kalau kita maintain 25% daripada apa yang kita bagi dalam bentuk RON95 diesel dan LPG ni, kita tetap bagi pada the B40. Dan kalau kita tambahlah untuk M40 pun, still kita ada lebihan tunai yang banyak. Lebihan tunai yang banyak ni, kalau kita tak belanjakan, kita boleh kurangkan kadar defisit kita. Kalau kita belanjakan, kita boleh tambah belanja untuk pembangunan. Dan dalam masa yang sama, kita boleh pulangkan. Saya kagum bila mana Datuk Seri Anwar boleh umumkan, kita boleh bagi STR ni sehingga RM3,700 satu orang, satu isi rumah. So this is very huge in terms of value. Memang sangat tinggi. Dalam keadaan kita berhadapan dengan hutang negara tinggal sudah sampai ke tahap 1.5 trilion, which is around 82% against our GDP. So kita boleh bagi lagi kita punya bantuan STR ni kepada golongan sasar yang betul dengan jumlah yang cukup besar.
Dan saya yakin duit yang sama juga, lebihan tunai yang dapat kita jimatkan, kita boleh buat lebih banyak prasarana untuk rakyat yang mungkin akan dinikmati sama oleh golongan the M40 dan the top 20. Kita boleh buat lebih banyak benda untuk membantu dalam usaha untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi negara dan meringankan beban kos sara hidup rakyat dalam usaha untuk membantu mungkin menambah subsidi bahan-bahan keperluan asas yang mana lebih patut disubsidi kerana ianya dinikmati oleh golongan yang berpendapatan rendah. Jadi bagi saya bantuan yang diberikan contohnya ini antara lain adalah merupakan satu ransangan ekonomi yang sangat besar. Kalau zaman Datuk Seri Najib dulu 6.8 bilion saja yang nak dibelanjakan untuk 7.1 juta isi rumah. Tapi kali ini dia akan pergi kepada 10 bilion. Itu belum lagi selesai apa dipanggil? Belum lagi selesai proses pemindahan subsidi tersasar kepada subsidi bersasar. Kalau kita dapat selesaikan ni, saya yakinlah lebih banyak cash handout dapat kita berikan kepada rakyat, dan ini akan secara tak langsung membantu merangsangkan kecairan di pasaran, dan ianya juga akan membantu untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi kita. Kita tidak akan terlalu bergantung kepada ekonomi luaran. Kita punya domestic demand itu sendiri pun akan menjadi cukup tinggi. Ini antara kesan-kesan daripada ekonomi negara lah. Okey, Ikram. Norlis, ada apa-apa Norlis? Norlis. Dia pun tak perasan. Norlis sebutkan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ada rumah? tak ada tak ada soalan Tak studio. ada. Okey, soalan studio. Okey, kita melihat keadaan politik ataupun keadaan hubungan politik di antara PAS dan juga Bersatu ni agak orang kata kucak-kacir sedikit lah, sebab mereka sekarang ni sering berbalas kenyataan. Yang terbaru ni, Ketua Bersekutu Bersatu mendesak PAS supaya menjaga percakapan kalau nak undi bukan Melayu supaya tidak membebankan Bersatu. Siapa yang sebenarnya beban ni, Dok? Ya, siapa yang cakap tu? Ketua Bersekutu Bersatu. Apa benda ni Ketua Bersekutu Bersatu ni? Ada ke jawatan nama Ketua Bersekutu Bersatu ni? Ketua berkutu kot. Okey. Bagi saya lah, sama-sama berada dalam keadaan self-destruction mode. Kerana kedua-duanya memainkan sentimen 3R. When both of you using 3R punya isu to strengthen yourself, macam mana you nak expect the Chinese and the Indian voters to support you? So both of you are actually using wrong approach. Approach yang salah, pendekatan yang salah. Approach politik perkauman sempit, memainkan isu agama, memainkan isu bangsa dan juga isu royalty ni, ianya akan menyebabkan orang-orang bukan Melayu akan semakin jauh. Kecuali orang Melayu yang tak gerak, tak makan macam gerakan, mereka dah tinggalkan BN, mereka tak boleh pergi ke PH. So the only way, dia cuma boleh kutip saki baki kayu yang ditinggalkan. Yang tak nak kepada PH, tak nak pada BN, itu je dia orang boleh kutip. And they will go nowhere.
maximum they can become senators, kan? Nothing else, kan? Semua mengharapkan ihsan daripada PAS bersatu, bagi dia orang adun lantikan, itu boleh lah. Bagi senator, itu boleh lah. Bagi jawatan timbalan menteri atau menteri ketika dalam kerajaan, setakat tu, nothing more. So bagi saya, apa yang bersatu cakap tu pun betul, kan? Dan apa yang PAS cakap tu pun dah memang itulah yang apa, dan itu dia yang reti dia orang buat, dia reti tunggang agama je. Kau nak suruh dia cerita tentang ekonomi, dia tak reti, kan? Letak nama Syarinomik, yang tu dia reti. But what is actually ekonomi, dia tak menguasainya lah, senang cerita, nak kata bela langsung, kan, marah nanti, kan. Dia tak menguasainya. Okey? Okey tu, Muhyiddin Yassin menyifatkan keluar UMNO dapat pahala hijrah kerana UMNO sudah hancur di tangan Ahmad Zahid Hamidi. Saya tak terkejut kalau orang bangang macam Muhyiddin ni mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa, tapi saya terkejut macam Astro Awani dan beberapa media lain tu, dia bagi coverage kepada ulama yang baru keluar semak ni, kan? Seolah-olah, sebab Awani tulis ni fatwa terbaru Muhyiddin Yassin, nak kata dia memberi liputan secara ikhlas tu, dia menggunakan perkataan fatwa, kan. So kadang-kadang saya pun tak boleh faham juga lah, kan, dengan media-media pro-ato. Okey? Okey tu, PRK Kemaman tu PAS menyifatkan Dr. Sam ataupun Samsuri ni gentleman kerana tidak mengumumkan perincian belanjawan negeri atas alasan PRK Kemaman. Sebab dia macam kata kalau kita perincikan belanjawan ni, kita menang. Sebab kita akan bagi bonus kepada kaki tangan awam kerajaan negeri dan sebagainya. Macam mana? Dia kata kalau... Dia kata Dr. Sam ni gentleman kerana tidak mengumumkan perincian belanjawan negeri. Sebab kalau dia kata, kalau dia bagi tahu yang ada bantuan-bantuan dan sebagainya, itu umpama dia orang kata beli jiwa rakyat untuk mengundi di PRK Kemaman nanti. Ya. Sebab gentleman yang dia terpaksa mengadakan pilihan raya di Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Kena tahu, kan, gentleman kejadahnya. Sebab apa dia orang ni dia parti bersalah merasuah pengundi? Sebab apa? Gentlemannya dia orang ni zaman BN dulu 18 tahun, kan, kita bagi dana bakti remaja, kita bagi dana macam-macam dana. Setiap hari raya kita bagi dana tu. Kita bagi dana kerana hari raya, bukan pilihan raya. Tapi dia orang bila berkuasa 3 tahun dia orang tak bagi. Bila datang pilihan raya pusat, 18 hari bulan tu hari mengundi, 15, 16, 17 tu straight 3 tahun dia tak bagi. Tiba-tiba tu dia bagi air belia, air fitri, air apa, satu kepala sampai dekat 600 orang pun ada, RM600, kan? Itu sebab dia orang ni dapati bersalah kerana mereka merasuah. Kenapa BN 18 tahun tak pernah pun dituduh merasuah? Kerana bagi bantuan untuk setiap hari raya. Sebab ada pilihan raya ke tak ada pilihan raya ke, kita bagi bantuan ni. Tapi dia orang ni terang-terang niat dia 3-4 hari sebelum pilihan raya dia bagi rasuah. Gentleman ke tu? Ini bukan berlaku individu ataupun calon bagi. Tak. Pejabat daerah tolong bagi. Adun-adun siap bagi sampul surat, ada gambar dia orang. Ada jatuh ke sepas kawasan Marang contohnya, yang wallahi saya lipat, semua terlibat merasuah pengundi secara terang-terangan. Lepas angkat sumpah, wallahi ambil duit. Gentleman ke semua tu? Itu bukan gentleman, itu tukang batu and tukang simen, mata-mata and policeman. Lama tak dengar.
Okey, Okey apa tu. lagi? Soalan last tu adakah dengan tidak memerincikan belanjawan ni mereka boleh culas dalam Tak ada lah, sesuatu tu tak perkara? ada. Tak ada. Perinci tak perinci, dia macam ini. Kalau belanjawan kau tu bagus, confirm dia akan perincikan. Untuk orang susah ni, untuk orang asli ni, untuk orang ni. Sebab belanjawan dia tu meaningless. Kan? Dia pun tak rasa bangga untuk menceritakan kehebatan belanjawan dia. Meaning, sama ada dia tak prepare carefully untuk menghasilkan belanjawan tu sehingga kan dia malu nak hebarkan dia. But gentleman is not part of it. Bukan satu alasan yang munasabah yang boleh diterima. Dia tak perincikan kerana dia gentleman. That's bullshit. Atau mungkin dia dapat inspirasi pada Edi Selangor tu. Okey, kawan kita ni dah naik ni tapi dia tak bercakap. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Mau ada suara rupanya. Saya dengar orang cakap tu, saya lepaskan lah dulu. Oh, Okey. Tapi saya ni daripada live MB Sanusi ada tadi tu. Tapi nak tanya soalan tu dia tak boleh lah. Nak Tak naik boleh? tak boleh, nak komen pun kena mute. So saya nak tanya Datuk lah ni. Okey. Kalau kok Datuk boleh bagi pencerahan sikit lah. Okey. Okey, berkenaan dengan projek KSP yang diumumkan oleh MB Kedah, dan ada satu pula majlis perasmian ke apa ke sign MOU mungkin yang melibatkan satu company yang saya pun tak pernah dengar, dan mungkin modal berbayar dia 2 juta lebih kurang. Macam mana dia boleh dipilih menjadi, ataupun ni adalah stand politik terbaru Sanusi ke? Datuk boleh bagi sikit pencerahan? Ya, kau punya soalan tu pun tak jelas. Fakta-fakta tu pun tak berapa tahu . KSP tu airport. Oh, airport yang melibatkan Lapangan terbang Kulim. lapangan terbang Kulim ke? Ya Datuk. Yang dia sign MOU dengan Taira Group ke apa nama tu? Saya tak berapa pasti sama ada ianya sekadar wayang tinggi production ataupun tidak. Tetapi bagi saya lah kan, apa yang dia nak buat, kalau benda tu baik untuk rakyat negeri Kedah, biarlah dia buat. Cuma hari tu kita difahamkan bahawa projek tu dah tergendala. Dia menyalahkan kerajaan persekutuan lah. Tapi kalau hari ini dia dah ada pihak yang sudi untuk membiaya, PMX turun dekat Kedah nak pergi ke Selatan Thailand pun Sanusi jumpa kan. So kalau dia boleh yakinkan PMX untuk meneruskan pembinaan lapangan terbang tersebut menggunakan kaedah PFI dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah. PMX pun jenis dia baik dengan semua orang, termasuk dengan pembangkang. Kan? So kalau Kelantan pun PMX boleh bagi 1.7 bilion untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Kalau Sanusi boleh dapat dana daripada pihak lain, pihak swasta ataupun foreign investor untuk melabur dan membina airport, saya rasa mungkin tak ada sebarang halangan dari pihak kerajaan. Kan? Kita serahkan kepada kebijaksanaan Sanusi untuk meyakinkan PMX. Okey. Itu saja tu. Ada lagi? Alright guys, so itu dia sedikit sebanyak pencerahan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan isu-isu panas di social media. Antaranya King of Team, tuduhan Tun Dr. Mahathir kononnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu rasuah besar, sedangkan dia sendiri adalah bapa rasuah. Begitu juga dengan Abakau dengan King of Team-nya. Dan yang lebih mengejutkan, ya, Azmin Ali Hamzah Zainuddin bakal gigit jari kerana dikatakan calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional adalah MB Besar Terengganu. Apa sudah jadi dengan Azmin, dengan Muhyiddin, sahabat-sahabat semua? Adakah mereka bakal diketepikan
oleh pemimpin-pemimpin PAS ini? Itu satu persoalan yang boleh kita fikirkan bersama. Jadi terima kasih, sedikit tambahan daripada saya, dan juga terima kasih kerana mendengar pencerahan daripada Lokman Adam. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.